Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Jumaat 24 Zulhijjah 1441, maknanya Jumaat yang terakhir bagi tahun ni. Kita sambung pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-52, babu fadlir raja, bab kelebihan keutamaan sifat raja. Apa makna raja? Tanda pelajar. Ar-raja maknanya mengharapkan keampunan, mengharapkan rahmat, mengharapkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, mengharapkan Allah Ta'ala qabul amal-amal kebajikan yang kita buat. Itu makna ar-raja. Raja makna diharap. Kita harap Allah ampun kita, Allah maaf pada kita, Allah qabulkan amalan-amalan kita. Nama dia ar-raja. Lawan dia, dia al-khauf. Al-khauf maknanya takut. Jangan duk langgar SOP, ketetapan Allah Azza wa Jalla, langgar kena. Dalam bab ini, setelah kita bincang panjang dalam babur raja, bab tentang harap ni saja berapa puluh hadis ada? 27 hadis dalam siri-siri yang lepas. Pada bab ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita kelebihan ar-raja, dan dibawa kepada kita satu ayat saja. Ada kalanya 2, 3, 4, 5 ayat kan? Dalam bab ini satu ayat je. Qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil 'abdis salih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirum bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Maksudnya, dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah. Ini kata-kata siapa ni? Tanda pelajar, tulis itu. Firman Allah Ta'ala ini menceritakan. Tulis, kalau tidak sepatutnya diterjemah semua. Qala Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala ada tinggal terjemahan. Tulis, Allah SWT berfirman menceritakan tentang mukmin ahli Fir'aun. Dalam kalangan keluarga Fir'aun ada yang beriman. Masya Allah. Dalam keluarga Fir'aun ada orang yang beriman. Dia panggil Al-Abdus Saleh, seorang hamba yang saleh. Dia senyap-senyap ikut Nabi Musa. Dia ni keluarga Fir'aun. Itu tidak syarat. Yang kita bimbangnya keluarga tok guru pergi duduk ikut puak-puak apa ni, liberal, puak sekular. Ini kita takut kan. Ini terbalik ni pula. Keluarga Fir'aun ikut Nabi Musa. Ini cantiklah. Maka bila dia dakwah kepada kaum dia, orang tak dengar, apa dia kata? Ni baru sampai kepada ayat. Dia pun kata, wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku sentiasa menyerahkan urusanku ini bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Nak serah siapa lagi? Tak ada orang nak ikut. Kuasa pun tidak ada, kemampuan tidak ada, serah kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya aku serahkan urusan bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharaku. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Tanda. Itu ayat 44. Letak bulat situ. Bil ibad, letak tanda bulat situ. Pensel kena ada pelajar, jangan duduk main pensel ni. Jangan bawa pen, bawa pensel untuk kita tabik. Nah, tanda itu
bil ibad 44. Kemudian Allah kata fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Dengan keikhlasannya dan penyerahan dirinya kepada Allah, maka dia diselamatkan oleh Allah daripada angkara tipu daya mereka, dan Fir'aun bersama-sama kaumnya ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya. Ayat terpanjang lagi diterjemah semua sekali. Tulis tepi kita masalah at-tafwid. Tulis masalah tafwid. Awal tafwid, kita serahkan urusan kita ni kepada Allah. Bukan tafwid dalam bab sifat, itu lain. Masalah tafwid artinya kita menyerah diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, itu menunjukkan sihatut tawakkul. Benarnya tawakal seorang manusia itu kepada Allah Azza wa Jalla. Sihatut tawakal. Sebagaimana kata di para ulama, kita serah diri kepada Allah Azza wa Jalla, itu dipanggil ruh tawakal. Walubuhu wa haqiqatuhu, maknanya isi kandungan tawakal tu kita serah urusan ni kita ni kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Tapi ingatlah, jangan duduk, kenapa duduk diam tu? Serah ke Tuhan. Tak betul jalan lah gitu. Oh ni kena panggil ambulans hatta hospital jiwa lagu ni. Maknanya setelah kita usaha, kita berusaha mencari jalan macam mana nak menyampaikan Islam ini kepada orang, kita pun langkah-langkah keselamatan kita kena buat, tapi kemudian di samping itu hati kita tafwid, ufawwidu amri ilallah, kita serahkan urusan kepada Allah. Sebab kalau kita jaga, mari security pengawal 4-5 orang tidur juga buat tu kan. Macam hari ni penguat kuasa setengahnya ada yang telah ditangkap oleh penguat kuasa lain pula, tak selesai masalah. Diibaratkan kita ni dengan ni tafwid, kita kena banding kita ni seperti al-ibnul ajiz, kanak-kanak dengan mak dia. Kanak-kanak dengan mak dia ni, dia serah betul-betul ke mak dia segala benda kan. Serah mak dia. Dia tahu ibu dia sangat sayang kepada dia, bapak dia sayang kepada dia, maka dia serahlah urusan dia kepada mak dia. Dia nak makan apa, ikut mak nak jamu ke apa. Nak beli baju sekolah, ibu dia beli. Kasut semua urusan mak dia. Tapi dia besar jangan main. Nyecelek mata kau mak bodoh-bodoh ya orang panggil. Salah sikit cengeng selalu. Silap sikit mak tak kena sikit dengan orang panggil tak belagu angin, marah. Itulah manusia mudah lupa. Maknanya kita nak banding kita dengan Allah Azza wa Jalla ni, laisa kamitsli syai', tak boleh nak banding dengan Allah. Tapi orang panggil bandingan simple supaya kita mudah nampak bagaimana sifat tawakal kita, tafwid kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah sebagaimana kanak-kanak menyerah urusan dia kepada ibu bapa dia. Dia dah besar tak boleh tak serah dah. Dah. Mak dia cari orang lain pun dia nak gawe orang lain tak kira kau kan. Ini masalah. Oh, biar saya tak kahwin tak apa mak, kalau tak dapat saya punya. Pula macam-macam lah. Baik, dalam bab ini kita tengok Allah kata apa? Fawaqahu Allah, apabila dia serah urusan dia kepada Allah Azza wa Jalla, mukmin ali Fir'aun, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, maka Allah Ta'ala selamatkan dia daripada Fir'aun dan geng-geng dia, dan dia selamat bersama dengan Nabi Allah Musa AS, dapat melintasi laut bebas. Fir'aun dengan geng dia tenggelam dalam laut, mati habis. Kita balik kepada hadis 440. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yazkuruni wallahi lallah. Baca balik apa? Wallahi tak bagi. Yani wallahi. Yang kedua tu baca lam bagi atas. Lallahu. Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi
Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'a. Wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'a. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdu ihda riwayati Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Dengar ni pelajar. Bila Nabi beritahu, Allah berfirman. Orang panggil hadis apa tu? Hadis Qudsi. Sebab Nabi beritahu daripada Al-Hadrat Al-Qudsiyah, daripada Zat yang Maha Mulia yang berfirman. Allah kata apa? Aku menurut sangkaan hambaku. Ana inda zanni abdi. Aku menurut sangkaan hambaku. Maknanya kita kena bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Allah ampun kita, Allah maaf pada kita bila kita bertaubat, bila kita buat benda baik. Tapi dia buat maksiat, aku harap Allah Ta'ala ampun. Tak betul jalan orang panggil lagi tu. Kena ikut lorong dia, ikut saluran dia. Allah kata apa? Dan aku sentiasa bersamanya selama dia mengingati aku. Manakala kita ingat Allah, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Artinya dia panggil ma'iyatu an-nusrah wa ta'yid. Allah bersama dengan kita, memberi pertolongan, bantuan, pimpinan, hidayah. Tulis itu. Kalau kira ilmu Allah Ta'ala bersama semua, tapi bila orang ni buat baik, Allah kata aku bersama, artinya dalam memberi pertolongan, bantuan dan kasih sayang. Dan aku sentiasa bersamanya selama dia mengingati aku. Demi Allah, ni hak Nabi pula ni. Dia ada apa ni? Sepatutnya dia kena sengkan gitu, kena tolak. Sebab kata-kata itu daripada Nabi. Allah Taala tak bersumpah demi Allah gitu. Letak tolak. Hak bahasa Arab yang ada tanganan macam ni. Lepas pada sebelum Allah tu letak sengkan, tolak. Orang panggil tolak, sengkan. Dan dia berakhir sampai bil falati. Ini kena tolak. Ini kata-kata Nabi. Nabi kata demi Allah, Nabi bersumpah, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang menerima taubat hambanya. Sangat suka Allah nak terima taubat hamba dia, melebihi senangnya seseorang di antara kamu semua yang menemukan kembali barangnya yang telah hilang di tengah padang pasir. Sebab ada hadis lain yang menafsir kita ni, hadis pengembara tidur di bawah pokok di padang pasir, tiba-tiba kuda dia dengan barang-barangnya hilang. Dia nak gimana? Nak keluar daripada padang pasir ni, mati tengah malam, tengah jalan dia. Kan? Tidur, dia duduk tunggu mati, tiba-tiba cokoh kuda dia mari. Mari pula kakak ni. Kan? Dengan barang-barang dia. Suka dia sangat-sangat. Mana Nabi buat bandingan, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih suka daripada orang tu lagi. Nak terima taubat kita. Tolak. Sengkan situ. Itu kata-kata tafsiran, hadis tafsiran dia panggil. Ataupun tak dalam kurungan. Balik semula kepada sabda Nabi. Allah firman Allah, "Wa man taqarraba ilayya shibran." Sesiapa saja yang menghampirkan diri kepadaku sejengkal. Mana kita buat ibadat sikit, maka aku akan hampir padanya sehasta. Rahmat Allah Ta'ala tu laju sehasta mari. Dan siapa saja yang hampir kepadaku sehasta, maka aku hampir kepadanya sedepa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Hadis ini menunjukkan bahawa laju, cepat rahmat Allah Ta'ala nak sampai kepada kita, tapi kita kena mula dulu. Itu maksud dia. Maksud hadis itu. Baik, hadis ini muttafaqun alaih, dan hadis ini adalah salah satu teks nas hadis riwayat Muslim. Kita pergi hadis yang kedua dalam bab ini. Hadis 441. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqulu sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billahi azza wa jalla, rawahu Muslim.
Maksudnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ayah dia pun Abdullah bin Haram, tulis Jabir bin Abdullah bin Haram. Dua-dua ni sahabat. Ayah dia mati syahid dalam peperangan Uhud. Jabir berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum baginda wafat. Mana hadis ni hadis terakhir ni. 3 hari Nabi nak wafat, dalam keadaan Nabi sedang sakit, dia bersabda. Nabi kata apa? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu semua mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Jadi kita kena buat. Kita nak mati tu biarlah kita baik sangka kepada Allah Taala. Artinya hadis ini, tulis tepi kita. Hadis ini menunjukkan betapa sangat mengambil berat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing umat dia. Dalam keadaan Nabi sedang sakit, sempat lagi Nabi kita berpesan sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pengajaran yang kedua daripada hadis ini, at-tahzir minal ya'si wal qunut, amaran daripada bersifat putus harap daripada rahmat Allah Ta'ala. Jangan. Sebab tu Imam Nawawi tadi ni dalam bab ar-raja, mana kita mengharapkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Lebih-lebih lagi ketika nak mati. Sebab bila nak mati, kita kena lebihkan kepada mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Nak cerita apa lagi halal haram, orang tu nak mati dah. Tak nak buat apa dah. Dan hadis ini melarang seorang itu jangan buruk sangka dengan Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih lagi di saat dia nak mati. Kemudian maksud, tanda ini penting ni, maksud bersangka baik di sini iaitulah setelah kita melakukan semua kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang telah diperintah oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, kemudian kita letak besar harapan Allah dah kabulkan ibadat kita tu. Jangan duk main aku harap Tuhan dah ni. Maya dah. Aku harap keampunan Allah Taala. Dia duk bayar riba hari-hari, bayar rasuah tiap masa. La, kita kata ini orang main-main dengan Tuhan. Jangan duk main. Kita kena usaha jadi baik, kemudian kita tafwid, kita serahkan husnuzan billahi azza wa jalla. Baik. Hadis yang ketiga dalam bab kita ni iaitu hadis 442. 3 hadis je bab ni. Sekejap. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala. Anas kata, aku dengar Rasulullah sallallahu bersabda, baginda kata, Allah berfirman. Sama juga hadis kursi ni. Ya bna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama summa astaghfartani ghafartu laka ya bna Adam. Ghafartu lak. Ya bna Adam. 3 kali sini. Ya bna Adam yang ketiga. Innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksudnya Allah berfirman, wahai anak Adam, tanda 3 kali dalam hadis ini, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, pasti aku akan mengampunkan dosa yang telah kamu lakukan, dan aku tidak peduli berapa pun banyaknya. Allahu Akbar. Tuhan kata aku tak peduli banyak mana ada dosa, yang penting kamu kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat. Jangan buat itu. Tak usah duk putus harap kita. InsyaAllah dengan kita betul-betul istighfar, kita taubat, Allah akan kabulkan. Yang kedua, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu bagaikan awan di langit. Ya Allahu Akbar, tinggi macam awan, banyak, besar.
kemudian kamu mohon keampunan kepadaku, pasti aku mengampuni. Allahu Akbar. Yang ketiga, wahai anak Adam, sesungguhnya seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi, banyaknya, besar bumi ni kita bawa dosa, kemudian kamu menghadap kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku, ini syarat kunci nak dapat keampunan Allah, jangan syirik, maka aku akan mengampuni dosa yang seisi bumi yang banyak itu, aku hapuskan semua sekali. Masya Allah. Hadis ini rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksud ananas sama, ananas sama dikatakan bahawa maknanya lah apa yang ia nampak padamu daripada pandangan langit itu. Apa yang maknanya besar langit tu dosamu. Masya Allah. Ada kata awan, qurabil ardi, iaitulah artinya sesuatu yang hampir memenuhi bumi. Maknanya hadis ini menunjukkan betapa banyaknya dosa kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah beri jaminan, aku akan ampunkan dosa-dosa kamu wala ubali, aku tak peduli banyak mana. Syarat la tusyrik, jangan syirik. Maka itu sebabnya isu tauhid adalah isu yang sangat besar, jangan main-main. Kadang-kadang orang ni bila kita mengajar kitab tauhid, dia duduk sibuk, duduk cara tauhid saja, orang cara kau. Tauhid ni kepala modal. Siapa dia tidak ada tauhid, orang ni tak ada lagi nak jumpa, nak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada lagi harapan untuk menyelamatkan diri dia daripada Allah, daripada azab Allah. Tamatlah kita bab fadlir raja, kelebihan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Kita masuk pada bab yang 53, babul jam'i bainal khawfi war raja. Babul jam'i bainal khawfi war raja, bab menggabungkan perasaan takut dan harap. Ini penting. Sebab apa? Ulama kata, ulama Ahlussunnah bagi tahu, kita tak boleh berjalan dengan sebelah sayap, seperti burung tak boleh terbang dengan tanpa dua sayap. Terbang sebelah sengit. Kita juga demikian, tak boleh kita berjalan sebelah saja, harap je. Orang Melayu kata harap tiap terak, orang kata harap terak, maknanya terlalu mengharapkan siapa tak buat ibadat. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Pernah sekali anak tegur budak-budak Arab duk main. Orang kata, "Maya dia main bola." Kata, "Mai, salih." Dia kata, "Innallaha ghafurur rahim." Allah Taala Maha Pengampun. Boleh jawab. Kita bidah balik pula. Inna azabi lasyadid. Tuhan kata azab aku berat juga. Dia pun celak mata. Mau lawan dia kata. Tak. Mana tak boleh kita baca sebelah. Kita kena letak dua-dua. Waktu kita nak buat maksiat, teringat ke khauf, azab. Waktu kita buat ibadat, kita mengharapkan Allah Ta'ala raja menerima amalan kita. Maka bab ni penting sebagai penutup kepada perbincangan tentang khauf, raja. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa babul jam'i bainal khaufi war raja. Kita kena gabung dua-dua. I'lam, tulis muqaddimah. Dalam bab ni Imam Nawawi bawa muqaddimah. I'lam annal mukhtar lil 'abdi. Ketahuilah bahawa, itu kata Nawawi tu, ketahuilah bahawa yang menjadi pilihan bagi seseorang hamba pada waktu sihat ialah takut dan berharap. Waktu kita sihat, kita mampu buat ibadat, kita mampu juga buat maksiat, maka kita kena letak dua-dua. Dan hendaklah rasa takut dan mengharapkan rahmat seimbang. Sedangkan dalam keadaan sakit, orang nak mati dah ni, seorang hamba hanya mengkhususkan raja, pengharapan. Nak buat apa lagi khauf? Dia tak boleh buat apa dah. Nak bangun pun tak boleh. Maka dia kena harap. Kaedah syarak daripada Al-Quran dan Sunnah dan yang lainnya menunjukkan hal tersebut. Mana Imam Nawawi kata, harap ketika nak mati, al-khauf
ketika buat maksiat kuat, ketika kita sihat biasa-biasa ni, mesti ada dua, al-khawfu war-raja, dua-dua kena pakai. Ini diistinbatkan daripada Quran dan Sunnah yang jelas kepada maksud ini. Baik, dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita berapa ayat? 6 ayat. Banyak sekali, sebab sangat penting kita baca. InsyaAllah kita baca semua dalam siri ini. Tulis ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Kerana sebenarnya tidak ada orang yang merasa selamat dari rancangan buruk, balasan azab yang diatur oleh Allah Ta'ala itu, melainkan orang-orang yang rugi. Suratul A'raf ayat 99. Apa dia maksud ayat ni? Tanda pelajar, orang yang confident, dia panggil, aku ni tok nenek lagi Islam, aku pula orang baik, aku tak akan kena azab selama-lama. Ni orang ni kena. Ataupun dia yakin aku ni istiqamah ni tinggi darjat, tak akan berubah bila-bila pun, tapi orang ni akan berubah. Maka jangan kita buat besar, kata orang. Jangan. Kita kena letak sentiasa kita berdoa kepada Allah SWT. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qaul. Kena sentiasa, barulah kita rasa la ya'man, kita tidak rasa aman, damai, kita tidak tahu apakah perancangan Allah Ta'ala buat. Berapa ramai orang yang kafir menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat dia masuk Islam. Berapa ramai zaman kita hari ni orang yang awalnya pejuang Islam, akhirnya kembali pergi menyokong liberal, pergi menyokong LGBT contohnya, kita kata na'udzubillah, berlaku. Benda boleh berlaku. Jangan berasa sedar hati. Ayat yang kedua, Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir. Orang kafir dia putus harap daripada rahmat Allah Ta'ala, sebab dia kafir tak akan masuk syurga dah, neraka tak akan keluar dah. Tapi bagi kita orang beriman, jangan sekali-kali bersifat putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan. Orang kafir hak jadi hak berangan lagu ni. Kita orang mukmin tidak. Kita letakkan pengharapan yang tinggi. Kita letak bahawa Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Kita dah buat dah suruhan Allah Ta'ala walaupun dengan begitu lemah. Aku solat tapi tak khusyuk mana? Tak apa, nak macam mana? Itu kemampuan kita ada dah. Ayat yang ketiga, tulis nombor 3. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ingatlah akan hari kiamat yang padanya ada muka orang-orang yang beriman menjadi putih berseri. Masya Allah. Wujuhun yauma idzin nadiratun. Muka pada hari itu berseri-seri, bersinar. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan muka kami putih, berseri, suci pada hari kiamat. Amin kata. Dan ada muka orang-orang yang menjadi hitam legam. Mana hitam legam? Masa orang panggil masa mencuka, maknanya tak ceria lah. Tu orang kafir pun ni. Tak nak pergi dah. Surah Ali Imran ayat 106. Tanda pelajar-pelajar. Kata di Ibnu Abbas, tulis kita. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada hari kiamat esok, orang-orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah, maka mukanya bercahaya. Orang yang mengikut mereka-reka bid'ah dan perpecahan, kumpulan-kumpulan yang sesat, itulah muka orang yang hitam pada hari kiamat.
Ini diambil daripada kata-kata tafsir daripada Abdullah bin Abbas. Jadi siapa dia nak suruh cerah muka dia, jangan pergi dia buat benda-benda bid'ah yang pelik-pelik. Allahu Akbar. Kita ni suka benda bid'ah sebab apa? Seronok. Sebab saya nak ibadat ni, tapi syaitan suka sebab lawan sunnah. Kata di para ulama Islam, apabila berlakunya satu bid'ah, bermakna sunnah sudah mati di situ. Gitu cara dia. Pasal itulah kita doa ajar pelajar-pelajar ni supaya beramalah dengan zikir, dengan amalan-amalan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tak ikut sunnah, dia akan ikut bid'ah. Dua ya lawan dia. Gu dia situ. Kita pergi pada ayat yang keempat. Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azab seksanya. Ingat, jangan berani-berani nak lawan, nak langgar PKP Tuhan, jangan. Langgar PKP hok kerajaan ni 1,000. Langgar PKP Tuhan mana pergi? Jahannam wa bi'sal masir. Nauzubillah kita. Pada telah ramai kartun tulis, dia kata orang ni takut 1,000 sanggup pakai tutup muka. Tapi wanita-wanita yang sanggup buka aurat tu tak takut ke neraka. 1,000 takut, neraka tak takut. Pasal api signal iman lemah dalam hati yang menyebabkan kita jadi manusia lemah. Nauzubillah. Kena tak sini? Dan sesungguhnya dia juga yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Dua kena baca. Manakala ada orang duk main guna innallaha ghafurur rahim, kata baca perhabis ayat tu, inna rabbaka lasari'ul iqab. Allah Taala cepat juga seksa dia. Jangan baca sebelah. Suratul A'raf ayat 167. Ayat yang kelima, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kerana sesungguhnya orang-orang yang berbakti, melaku dengan ketaat dan amal kebajikan, abrar mana orang baik, orang juruh, orang taat, tetap berada dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah, orang yang berdosa, sama ada dosa yang paling besar sekali syirik ataupun dosa-dosa besar yang lain, ditempatkan dalam neraka yang menjulang-julang api panasnya. Surah Al-Infitar ayat 13 dan 14. Ayat yang ke-6, 6 dah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, Allahu Akbar, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Di dunia apa baik, di akhirat lagi senang. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya, amal jahat banyak, baik sedikit, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Allahu Akbar. Apa di hawiyah ni? Neraka. Na'udzubillah. Surah Al-Qari'ah ayat 6, 7, 8, 9. Ini Allah Ta'ala cerita kepada kita timbang tara. Siapa dia berat timbangan amal kebajikan, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa dia ringan kebajikan, mana berat kejahatan, fa ummuhu hawiyah. Baiklah, qala an-Nawawi rahimahullahu taala, wal ayat fi hadzal ma'na katsiratun. Imam Nawawi kata ayat-ayat yang punya makna yang sama dengan ayat-ayat yang kita 6 ini banyak lagi. Fayajtami'ul khauf war raja' fi ayataini muqtarinataini au ayat au ayah. Rasa takut dan harap
bercampur dalam dua ayat yang bersamaan atau beberapa ayat atau satu ayat. Macam ayat tadi, ayat Al-A'raf 167 tadi sekali. Baiklah, tamaklah kita petikkan 6 ayat pilihan dalam bab campur gabung antara perasaan takut dan juga perasaan harap. Kalau kita takut saja, kita jadi manusia stres, manusia sakit jiwa. Kalau kita terlalu banyak harap saja, kita akan jadi liberal, sekular. Maka Ahlus Sunnah dua-dua kena ada, dua-dua kena pasang sekali. Kita berpindah kepada hadis yang ke-443. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun. Allahu akbar. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min jannatihi ahadun. Rawahu Muslim. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang mukmin mengetahui siksaan Allah, nascaya tidak ada seorang mukmin pun yang menginginkan syurganya, bukan tidak menginginkan, rasa tak erak, tak padan nak sampai ke syurga, sebab terlalu banyaknya seksa yang Allah Ta'ala sediakan, macam tak lepas. Tulis itu, tidak ada seorang pun yang menginginkan, bukan tidak menginginkan, tidak ada seorang pun yang rasa berkelayakan, tak dalam kurungan, tidak ada seorang yang rasa berkelayakan, mempunyai kemampuan untuk nak jadi ahli syurga. Mana rasa berat, tak lepas kita ni, istilah kita kata tak lepas, tak erak. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat Allah, nascaya tidak ada seorang kafir pun yang berputus asa untuk mengharapkan syurganya. Masih ada harapan, ada harapan nih. Tapi tidak tercapai harapan, dia panggil punuh harapan, punuh harapan. Nauzubillah. Hadis rawahu Muslim. Allahu akbar. Jadi ini semua hadis-hadis yang menunjukkan kita la taghtar, jangan terpedaya dengan ibadat yang kita buat, sebab kita tidak tahu ainal masir, ke arah mana kita akan pergi nanti. Allah Ta'ala saja yang mengetahui. La ilaha illallah. Hadis yang ke-444. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazatu wahtamalaha an-nasu awir rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina tazhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu la sa'iqa. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, apabila jenazah mayat diletakkan, lalu dibawa oleh orang-orang yang memikul, mana kita letak jenazah di atas keranda usungan, letak mayat, lalu dibawa oleh orang-orang yang memikulnya di atas bahu mereka. Jika jenazah itu baik, orang soleh, nascaya dia berkata qaddimun, cepat jalan pergi kubur, cepat pergi jalan kubur cepat, nak pergi dia, sebab dia tahu di mana tempat dia nak duduk. Allahu Akbar. Dan
Dia kata cepatlah, cepat hantar aku ke kubur. Namun na'udzubillah, apabila jenazah yang tidak soleh, orang pikul jenazah yang tak baik, maka dia berkata, aduh, celaka, macam-macam kata-kata dah bunyi dah. Kan? Dia kata apa? Bila tak baik dia kata, ya wailaha, wih celaka, akan dibawa ke mana aku ni? Mau pergi mana aku ni? Semua makhluk mendengar suara jenazah itu kecuali manusia. Kalau kita dengar juga pakai gebah belepin situ, mati pula. Sudah dah lah orang tua ni tak segi kubur pula. Nak kata apa? Lepas itu dah. Mana boleh? Nascaya seandainya manusia itu mendengar pasti pengsan semuanya. Tak boleh dengar. Hadis ni sahih dikeluarkan Imam Bukhari. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula alla tadafanu, kalau aku tidak bimbang kamu tak boleh nak kebumikan jenazah, la da'autullah an yusmi'akum azabal qabri alladhi asma'u, aku doa minta Allah Ta'ala perdengarkan azab kubur yang aku dengar ni. Allahu Akbar. Nasib baiklah kita tak dengar. Kalau tidak tak boleh tanam mayat kita pergi kubur, orang ni duk tepi, orang ni duk melau, orang ni duk kita tepi juga akak ayam mayat, jangan blebok ke habis. Allahu Akbar. Rahmat Allah Ta'ala kepada kita, disembunyikan rahsia kita. Orang baik ke, orang soleh ke, orang jahat ke, orang celaka, pergi kubur pakai kambu senyap gitu belaka, tak ada bunyi apa-apa. Kalau nak bunyi juga, tengok mana? Tengok mana? Drama tanah kubur. Ini cerita khurafat besar ni. Oh, tengok drama tanah kubur, ular bro naik. Belik dah, dia kata sah. Cerita karut, orang tak patut buat. Benda-benda gaib gini orang tak main. Tapi orang filem ni kira fulus, filem fulus. Dia tak peduli, langgar je. SOP syariat dilanggarkan, kono-kononya untuk pengajaran. Tak boleh. Cukup kita dengar macam ni. Baik, pelajar-pelajar tanda. Beberapa pengajaran yang nak kemukakan dalam hadis ini. Yang pertama, bila kita nak bawa jenazah, ihtamalahan nas ala a'naqihim, hendaklah kita pikul di atas bahu kita. Maknanya kalau tempat tidak jauh, jaraknya orang panggil makan cekok, orang Kelantan kata, rasa mampu, hendaklah kita pikul jenazah itu. Contoh jenazah daripada sini, kampus sebelah ni, nak pergi masjid, nak pergi kubur, boleh je kita pikul. Itu yang sepatutnya. Tapi hari ni sudah masuk budaya-budaya malas ada. Pakai naik kereta lah sana. Walaupun rumah dekat, kalau rumah jauh tak apalah. Kan, rumah jauh kita panggil, yalah penat lah nak pikul ni. Kalau rumah dekat pun akad jenazah nak pikul juga, nak bawa kereta juga, kenapa? Sebab kata di para ulama, yang pertama, kita nak menyalahi adab orang kafir. Orang kafir ni dia mewah-mewah. Kereta pun nak kereta besar bawa mayat ni. Kita ni ben jenazah ni, tak, driver pergi steering sebelah, pergi pintu sebelah, nak cabut itu. Tak, kereta buruk je ada. Tapi orang-orang hok besar, kereta jenazah hebat. Maka kita janganlah ikut-ikut budaya masyarakat. Sebab yang kedua, kenapa nak pikul? Tanda pelajar. Sebab yang kedua, sebab kita nak suruh nampak kesan, asar, kesan kematian. Bila orang usur, kita pun berjalan tengok, mati dah dia. Sambil-sambil mikir aku nak mati juga. Ni dah. Badi tukar gia dengan driver bay jenazah. Oh, dia perih, kita perih juga. Mitah juga, banyak kereta banyak apa. Oh, pitah juga. Jadi tidak ada kesan dalam jiwa. Masing-masing lari, nak bawa laju lah. Bila naik kereta, 3 orang 4 orang naik kereta, menyebabkan pengiring jenazah kurang, tidak ramai. Sepatutnya orang pakat pergi belakang iring jenazah. Kan Nabi sebut dalam hadis, siapa dia solat jenazah, boleh pahala qiraat. Siapa dia ikut sampai kubur,
2 kira. Jadi kita pakai usul ramai-ramai lagi. Jangan duduk main kereta pergi, lepas tu kita relax, duduk buah, ya. Akhir kali pakai boleh ada tempat setengah tempat nasi bungkus pula mari. InsyaAllah saya nasihatkan supaya tidak dibawa nasi bungkus dah sampul-sampul waktu solat. Kalau bawa jenazah mari ke masjid kita ni jangan bawa. Itu budaya yang tidak baik. Sepatutnya kita pikul jenazah ni ke kubur, iring jenazah sekali pergi untuk kita dapat 2 bukit pahala, dan juga untuk kita dapat apa dia? Merasai betapa kematian tu dekat. Ada atas bau kita ya orang mati ni. Dekat dengan kita. Baik. Itu yang pertama. Tulis. Adab yang pertama hendaklah sunnahnya kita pikul jenazah itu di atas bau kita, bukan dihantar dengan kereta kecuali jarak jauh. Jarak jauh apa boleh buat, ataupun suasana yang begitu teruk, contohnya hujan terlalu lebat nak bawa tak boleh, terpaksa kena bawa naik kereta. Imannya ada hal-hal yang tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah yang kedua, hamlul janaizi khasun birrijal dunan nisa. Orang yang nak pikul jenazah ini orang laki-laki, bukan perempuan. Orang perempuan duduk di rumah. Kerana ada larangan Nabi SAW. Nabi larang wanita daripada mengiringi jenazah ke kubur. Tak. Sebagaimana kata di Ummu Atiyah radhiyallahu anha dalam hadis muttafaq ala sihhatihi, dia kata kunna nunha anittiba'il janaiz, kami dilarang daripada mengikuti jenazah. Kata siapa? Kata di Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ni orang yang mandi jenazah. Waktu anak Nabi wafat, dia yang mandi. Ummu Atiyah kata, kami nunha, dilarang daripada mengiringi jenazah ke kubur. Jangan. Hari ni kak bukan sakat iring jenazah. Makcik-makcik ni, mak-mak janda ni, nak pergi tengok juga mayat tok laki. Tengok dalam kubur tu betapa dengan orang hak tukar hak nak timbuh kubur. Kita kata ini budaya yang salah. Sepatutnya dilarang. Siapa-siapa nak ikut, keluarga dia perempuan kena ikut, duduk je luar kubur, jangan sampai masuk dalam pagar kubur, jangan duduk jengok pada dalam kubur. Saya nak tengok ayah saya, tengok tak tengok pun mati dah ayahmu, tak ada masalah apa dah. Dia ni Nabi kata in kana khairan, kalau dia tu orang yang soleh, qadrimuni, cepat hantar aku kubur, jangan duduk lambat-lambat. Dua. Yang ketiga, adab yang ketiga, kita tak boleh lagi berlengah-lengah dengan mayat. Ni tidak ni. Sudah mayat jenazah macam-macam acara lagi dah. Anak dia pun nak ceramah lah juganya, ambil mikrofon. Kalau mak saya ni ada hotel ada apa, bapa hidup sibuk ketika orang nak akad jenazah dah tu. Kan? Ada setengah orang ni azan bayar dulu. Kata tak payah beben nak semaya, tidak bayar waktu banyak. Akad lagi sudahlah. Nak cepat. Kan? Jadi banyak benda-benda yang kita buat yang pelik. Ada satu tempat ana pernah jumpa sekali, bila mayat turun daripada rumah, azan. Bila azan, orang mikul ni pegang, dah lah kena pikul, pegang pula. Sebab anak cucu nak lalu ke bawah. Dia pusing kot. Kata apa su? Anak cucu duduk main tawah ke bawah keranda tok ayah ni. Dia kata tak sewi ingatlah. Kata subhanallah. Kalau tak ingat bila kau itu nak berdoa ke dia je. Merlek. Nah, dia tak sewi ingat. Tak sewi ingat. Kata bawa tak sewi ingat kat sajalah kita. Bila anak ingat, dia akan pergi ziarah kubur, dia akan doa rabbi firli wali walidayya. Nah, ni tak ingat beres. Mana orang tua tu? Mati dah. Pakai gitu je. Nah. Relax orang panggil. Salah. Berapa dah kita? 3 dah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba dia di saat dia nak mati. Allah perlihatkan di mana tempat duduk dia. Ya Rabb. Kalau orang baik, dia nampak, dia panggil sa'atul ihtidar, saat dia nak mati Allah buka. Dalam ayatul istiqamah Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, orang yang beriman dia istiqamah bila nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah,
Malaikat turun dari langit, penuh rumah dia. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat mari bisik, pak cik, jangan bimbang. Jangan bimbang. Nuh, tempat dudukmu di surga. Subhanallah. Dia tengok dekat nak mati dah. Kita luar tengok kelas kabut, telefon doktor tu tak mari, doktor ni apalah doktor ni. Tak sporting kita, ayuh kita nak mati. Dia tak mau dah. Dia nak mati. Malaikat mari bisik. Allah takhafu, mu jangan takut. Kamu bertemu dengan Allah, Allah Taala redha kepada kamu. Subhanallah. Wala tahzan, mu jangan duka cita. Anak-anakmu insya-Allah Allah Taala jaga. Kita dak bimbang nak mati ni sebab anak kecil ni lah. Nak mati dah saya ni, tapi anak siapa nak jaga dak bimbang. Malaikat mari bisik, Allah jaga anakmu. Subhanallah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kata, malaikat mari bagi tahu khabar gembira dengan syurga. Jadi kan, tengok syurga. Kita pecelek tengok, ya Rabbi, nak mati, nak jumpa Allah SWT. Maka bila orang nak usul, mayat kata, qaddimu ni, cepat hantar aku kubur. Bola duk main pusing-pusing kok, apa ni duk main tawah kat bawah keranda, tak ada. Cepat. Ini karut lah kan. Jangan duk main. Banyak budaya-budaya kita ni pelik-pelik ni, mari mana tak tahu. Kan? Yang kelima, boleh. Ba'dul aswat, ada suara-suara ni didengar oleh benda lain, tidak didengari oleh manusia. Di antaranya suara ni, suara azab kubur. Allah, Nabi SAW bagi tahu manusia tak dengar. Ada riwayat kata manusia dengan jin tak dengar, binatang semua dengar. Kalau nak tahu hari ni kena azab tak, ambil kucing tak kubur. Kan nampak dia duduk nampak takut tu, kena azab dah dia ni. Jangan duduk main scan mata tembok kepala kawik tu, jangan. Ini benda gaib, tak ada nak main-main dah. Ni kita pergi holo dari 36.2 masuk masjid. 37 hamba klik. Nak kata apa? Kita tak boleh buat benda gaib seperti benda scan, jangan duk main-main. Inilah di antara 5 perkara yang berkait dengan hadis yang kita belajar ini. Masya-Allah, tabarakallah. Yang penting iaitulah kita cuba hidupkan budaya pikul jenazah tu. Jangan naik kereta VIP gitu, jangan. Habis dah masa VIP. VIP masa sihat, waktu sudah mati. Biarlah kita ada nampak anak cucu ni sungguh pikul ni. Pakai seruh ke kereta kat naik sorang dua atas tu. Hak lain duduk lillahi ta'ala kuana. Oh, sedap ke dia. Dah. Siapa dikubur badi tolak pula. Akhir kali tukar gali kubur tu jeng balik. Dah anak dia tak mau turun. Masya-Allah, tabarakallah. Patutnya kalau anak soleh berebut nak riba mayat bapa, mayat ibu kali terakhir sebelum kita kebumikan mereka. Patut itu. Lain perasaan kita bila kita ke bumi sendiri mayat jenazah ayah kita. Bila kita ke bumi sendiri jenazah mak kita. Masya-Allah, kita buka tengok muka dia, kita letak atas tanah dak. Kita tengok minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Kita rasa sebab kita tengok sendiri, lah ni aku atas ayah aku, beberapa hari lagi anak aku atas aku pula. Begitu. Ni pakai swasta. Turunlah, tukar gali kubur tu. Dia duduk pergi pinggir, dia kena bagi kau orang. Pinggir apa ni? Dengan sekut. Apa kerja main sekut di kubur ni? Subhanallah. Waktu orang gali kubur bawa biskut tak apa. Waktu mati-mati ni orang bukan waktu biskut. Sekarang ni waktu kita nak insaf. Kita nak apa ni? Nak insaf tentang kematian. Allahu Akbar. Baiklah, kita pergi pada hadis yang terakhir dalam bab kita ni, bab hadis yang ke-445. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mislu zalik, rawahul Bukhari. Daripada Ibnu Mas'ud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga itu amat dekat kepada salah seorang di antara kamu, semua melebihi dekatnya tali kasut. Ya Rabb, Allahumma ja'alna min ahlil jannah, kata amin. Nabi kata syurga dengan kita ni dekat, lebih dekat pada tali kasut kita tu, rapat. Tapi jangan lupa wan nar mislu zalik, dan demikian pula dengan neraka, dekat juga. Mana orang beriman syurga, orang kafir neraka. Nauzubillah. Tamaklah kita bab 53, bab al-jam'u bainal khaufi war raja.
InsyaAllah kita akan sambung bab 54, babu fadlil buka khasyatallahi ta'ala wa syauqan ilaih, bab kelebihan menangis karena takut pada Allah Ta'ala dan rindu untuk bertemu dengan Allah. InsyaAllah kita akan sambung di dalam siri yang akan datang. Dalam siri yang akan datang kita akan sambung bab yang ke-54 InsyaAllah.